Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk semua. Alhamdulillah hari ini kita akan pergi kepada topik kita yang seterusnya, which is on the bank reconciliation. Okay, bank reconciliation adalah penyata penyesuaian bank. Okay, learning objective for this chapter, which is after you have studied this chapter, you should be able to explain why bank reconciliation are prepared. Okay, reconcile cash book balance with bank statement balance. Reconcile ledger accounts to supplier statements. Make the necessary entries in the account for dishonored check. Alright, ini empat daripada learning objective yang utama untuk topik penyata penyesuaian bank. Okay. Bank reconciliations, alright, all funds paid into and out of the business bank account are recorded in the cash book. Okay, semua dana yang kita bawa masuk ataupun kita bawa keluar daripada akaun bank, perniagaan kita punya akaun bank, kita akan catat dalam cash book. Sebab dalam cash book kan ada dua ruangan, satu ruangan cash dan satu lagi ruangan bank. Okay, the bank also record the flow of funds. Okay, bank juga catatkan aliran kita punya dana tersebut. Kita record dalam cash book, dalam masa yang sama, bank juga record. Okay, if the items entered in the cash book and by the bank were the same, the balance would match. Okay. Sekiranya, okay, item yang kita masukkan dalam cash book itu, dalam buku tunai dan okay, dalam bank pun sama. Okay, kita record dalam buku tunai dan dalam masa yang sama, bank pun record item yang sama. So, the balance would match. Maka, baki kita akan sepadan. Tapi, okay, however, there may be items in the cash book that the bank do not know about and vice versa. So, a reconciliation is necessary. Okay, ada satu keadaan kita record, kita ada record item tersebut dalam buku tunai, tapi pihak bank tak tahu pun kita record item tersebut. Ataupun vice versa. Maksudnya bank record dan kita pula tak tahu yang bank ada record item tersebut. Maka bila terjadi situasi tersebut, kita kena buat bank reconciliation. So that kalau anda tanya bila masa kita kena buat bank reconciliation, okay, bila mana jadinya satu keadaan ada item dalam cash book kita buat tapi bank tak pun record sebab maybe dia tak tahu dan bank record kita pula tak tahu. Okay, mana-mana situasi yang jadi bila kita record, bank tak record ataupun bank record kita tak record, dia akan menyebabkan balance tu tak match. So bila balance tak match, maka kita kena buat reconciliation. Okay, sekarang kita dah tahu dah. Bila masa dia kena buat bank reconciliation, bila mana baki akhir pada bank statement dan baki akhir dalam cash book, tapi dalam ruangan bank column, tak balance. So, bila dia tak balance, maka kita kena buat bank reconciliation. So, step dia adalah pertama sekali, alright, anda kena pairkan dia. Okay, debit cash book, anda kena pairkan dia dengan ruangan deposit. Okay, deposit. Okay, deposit dekat ruangan bank statement. Okay, deposit ataupun kredit lah. Okay, credit cash book, anda kena comparekan dia dengan ruangan withdrawals ataupun debit untuk bank statement. So, cuba tengok ya. Dalam ruangan ni kan, okay, nak kena buat macam mana? Ada kena buat macam ni. Cuba anda tengok. Ni kan, okay, debit cash book dengan ruangan credit bank statement ataupun deposit. Okay, cuba tengok balance. Ni ada kan? Okay, ni ada. Okay. Lepas tu,
Okay. Balance tak apalah. Balance memang ada lah. Kita tak ada masalah. Kita start dengan transaksi. P. Thomas, 100. Okay. 190. Ada 190 kan? Ada. So, yang tak ada, 70. Okay. Itu yang pertama. Cuba tengok sebelah kredit pula. 65, ada 65? Ada. 175 ada? Ada. So, yang tak ada? Tak ada mana? Yang tak ada ni. Okay. Cuba tengok apa yang dia notes kat sini. Check nombor 10625 dan 10626 refer to the serial numbers on the check paid up. Okay, ini nombor check lah. Okay, dia punya transaksi kan. Dia nak bagi tahu ni adalah berkaitan dengan nombor check. So, sekarang yang tak ada ni. Yang ada tak ada isu. Yang tak ada. So, yang tak ada ni lah yang kita kena adjust. So, kita nak buat macam mana? So, kita akan tengok. First step tadi, ingat buat comparison. Tik-tik belah debit cash book compare dengan sebelah kredit bank statement. Sebelah kredit cash book buat dengan withdrawal ataupun sebelah debit bank statement. Lepas tu tengok yang mana yang tak ada. Yang mana penyebab dia? Ni tak ada kan? Ada dekat bank statement dua yang bulat ni. Tapi tak ada pun dekat cash book. So, kita kena buat reconciliation. Okay, so sekarang kita kena adjust. Kita kena adjust dekat, kalau kita nak buat guna kaedah update cash book, kita kena adjust dekat cash book lah. So that, bila kita tengok yang sebelum ni tadi, okay, 70 ni, okay, dia ada dekat ruangan kredit untuk penyata bank. Tapi dia tak ada dalam cash book. So, kita tambah. Kita letakkan dia bagi ada. Sama dengan RM50, dia ada dekat bank belah debit untuk penyata bank. Tapi dia tak ada dekat sebelah cash book. So, kita letak bagi ada. So, nak tak nak dia akan dapat balik 610 dan dia punya balancing figure dapat 320. Balancing dia ni akan jadi sama dengan baki yang ada dalam penyata bank. Okay, sekarang ni kita ambil kaedah, kita adjust, update cash book. Alright. Okay, situasi ni pula adalah di mana closing balance differs. Dia bagi contoh ya. Cuba tengok. Ni closing balance dia. Yang ni 600. Yang ni dia punya closing balance dia adalah 330. Dia punya balance Okay. Bila mana dia berbeza? First of all, step yang sama. Okay. Step yang sama. Tengok ya. Okay. Sekarang ni dia ada 110. Sebelah debit ni kan dengan sebelah kredit. So ni ada. Ni pun ada. 90 ada. 90 ada. 180 ada. 180 ada. So sekarang yang tak ada adalah ni 200. Okay, itu sebelah credit cash book dengan debit bank statement. So sekarang kalau sebelah sini pula baki tak payah So 160 ada. 160 ada. 140 ada. 140 pun ada. 470 tak ada. 90 ada. So 90 ada. So yang tak ada adalah 470. So sekarang kita nak buat macam mana? Okay, cuba kita tengok Okay. The unmatched item ada dua tadi kan yang tak ada. Okay. Which is yang pertama, the check paid to M paid on January 30. That is in the cash book but not the statement. Not in the bank statement. Ada dalam cash book tapi tak ada dalam bank statement. Itu dipanggil sebagai unpresented check. Okay, dia dipanggil sebagai unpresented check. Maksudnya, check tu tak present lagi. Okay, check tu tak sampai lagi lah dekat bank statement ataupun tak pergi lagi, tak di-clearkan lagi. Dalam cash book, kita dah catat dah. Okay, sebab kita yang bayar kepada MPAC.
So kita dah tahu kita akan bayar, so kita record dalam kita punya cash book. Tapi MPEG ni dia tak present lagi check tu dekat bank. So nak tak nak tak adalah dekat ruangan, bank tak record yang duit tu dah keluar. Tapi kita dah record dulu. Okay. And then yang kedua, the check for 470 received from J Soms that is in the cash book but not in the bank statement. Kita check untuk harga 470, kita terima daripada J Som ni. Kita dah record dalam cash book kita tapi tak ada lagi dalam bank statement sebab kita tak pergi lagi kan. Kita baru terima terus record. Okay. Ada dalam buku tunai, tak ada dalam penyata bank. Maksudnya deposit bank belum dikreditkan. Bank lodgement not yet credited. So kita tak pergi masukkan lagi cek tu dalam bank. So tempat tu dalam bank tak ada. Itu adalah dua situasi yang terjadi lah. Kenapa closing balance berbeza. Okay. Bila kita dah tahu apa nature kepada satu-satu ketaksamaan baki dalam buku tunai dan penyata bank, maka kita kena adjust. Okay, nak adjust macam mana? Ambil balance as per cash book. Ambil balance as per cash book 600. Okay, tadi sekarang ni kita nak adjust Kita nak adjust pada kita nak adjust pada kedudukan kita ambil baki cash book kan. So that sekarang kita kena add balik. Satu unpresented check ni kita dah bayar. Kita kena fikir macam ni. Kita kena fikir daripada sudut buku tunai kita. Sekarang kita nak adjust buku tunai kita. Nak bagi sama dengan penyata bank. So tadi, apa situasi dia? Situasi dia adalah kita dah bayar. So kita dah record, kita keluar duit. Tapi penyata bank belum record dia keluarkan duit daripada kita punya account sebab kita bayar kan. So that sekarang kita kena bagi sama balik dengan buku tunai kita. Tadi kita dah tolak. So sekarang nak bagi sama, kita tambah balik. Cancel dan tolak tu. So kita tambah balik. Unpresented check. Itu situasi yang pertama. Situasi kedua, kita dah terima. Kita dah terima, maksudnya kita dah tambah. Tapi bank belum record terimaan tu. Kita belum clearkan check tu. So that sekarang ni nak bagi sama dengan buku tunai, kita kena tolak balik yang kita dah tambah tadi. So kita kena tolak balik 470. So kita akan samakan kita punya nilai dengan balance per bank statement. Kena sama dengan baki pada bank statement. Sekarang ni tengok dia ada dua method tau. Tapi yang pertama ni kita adjust ikut kita punya cash book. Okay. So sebab tu kita dah tolak tadi, kita tambah balik. Kita dah tolak tadi, kita dah tambah tadi, kita tolak balik. Dua keadaan. Yang pertama, kita dah tolak tadi. So, kita tambah balik. Nak bagi sama dengan bank kan. Yang kedua, kita dah pun tambah. Kita kena tolak balik. Supaya sama balance dia dengan bank statement. Okay. Cuba tengok ni contoh lain. Alternatif lain yang anda boleh guna untuk menjawab soalan kalau bank reconciliation. Step pertama, dia tak akan berubah. Sama. Sila anda compare kan. Pair kan dia. RM80 ada kat sini. 130 ada kan, 115 ada, 35 pun ada. So yang tak ada sekarang adalah 25, 72, 40, 24. Okay. Saya rumuskan, okay. Saya kongsikan kepada anda dia punya metod kaedah jawapan dia. Okay, first of all, cuba tengok. Okay. Sekarang kita dah pun tengok, kita dah pun compare debit sebelah cash book punya dengan kredit sebelah bank statement. Kita tengok yang mana ada, yang mana tak ada. So sekarang kita nak adjust. Kena set dalam minda anda. Kaedah alternatif yang digunakan adalah kita adjust. Kena pastikan yang ada dalam penyata bank kena, yang tak ada ataupun yang ada tu kena sama supaya apa kita nak buat supaya dalam cash book tu balance. Okay, kita kena start dengan balance as per cash book. Dapat 267. Dapatkan mana baki ni? Anda kena imbangkan lah yang dekat cash book tu kan. Debit side, credit side. So anda akan dapat 267. Lepas tu dalam ruangan ada yang kita dah tolak. Okay,
ada yang kita dah tolak dalam cash book. So kita nak bagi fair, kita nak bagi adil, maka kita kena add semula. Sebab kalau kita biarkan dia tolak, maka dia tak sama dengan cash book, kita tak sama dengan bank statement. So jadi kita kena tambah balik. Kalau yang kita dah tambah, kita kena tolak balik. Okay. Kalau yang ada dalam yang ada dalam bank statement tapi tak ada dalam cash book, sila tambah. Kalau yang ada dalam bank statement tak ada dalam cash book, sila tolak balik dekat apa yang kita dah ada. Yang pasti apa yang anda kena tahu bahawa at the end anda kena pastikan cash book tu lah yang betul. So kalau tak ada, kan contoh kan dalam bank statement dah add tapi dalam cash book tak tambah lagi, sila tambah. Kalau dalam bank statement dah tolak, contoh, tapi dalam cash book belum tolak, kita tolakkan dia. Last kali kita akan dapat balance per bank statement. Okay. Habis tentang bank reconciliation untuk alternatif, kaedah alternatif dan sebagainya, kita pergi kepada dealing with a bank overdraft. Apakah yang dimaksudkan dengan bank overdraft? Sebelum ni anda semua dah tahu, overdraft bank ni adalah baki bank kita bawa, kita guna-guna kan, kita adjust, tiba-tiba kita tengok baki bank tu adalah sebelah kredit. So dia akan jadi bank overdraft kita, dia akan jadi current liabilities kita. Okay. A cash book showing an overdrawn balance will have a balance brought down on the credit side. Dia ada dalam credit side. Okay. Cash book kita tunjuk baki tu dalam credit side untuk bahagian bank. A bank statement showing an overdrawn balance will show overdraft against the balance. Itu menunjukkan dia adalah overdraft terhadap baki tersebut. Reconciling a bank statement that is overdrawn is done in the same way, remembering that money coming in will make the balance smaller. Okay, dia nak bagi tahu bahawa cara kalau ada terjadi isu overdraft dan sebagainya, cara dia buat sama cara dia, tapi okay, mana-mana wang yang bila kita masukkan wang kan, bila wang tu bertambah, maka dia akan mengecilkanlah baki overdraft kita ni. Lama-lama dia akan tak jadi overdraft dah. Macam tu Okay. Okay, kita tengok contoh dealing with the overdraft. Macam mana dikatakan sebagai dengan overdraft. Okay, sekarang cuba tengok. Balance CD. Baki CD dia adalah debit. Balance BD adalah kredit. Okay. Bila baki BD dia adalah kredit, maka dia overdraft. Sebab bank, dia punya posisi asal dia sebelah debit. Bila dia kredit, dia bermakna dia akan jadi overdraft bank. Kita punya liabilities lah. Okay. Cuba tengok notes. An overdraft is often shown in the letter OD following the amount. Okay. Alternatively, some bank use debit and credit after every balance entry to indicate whether the account is overdrawn. Okay. Cuba tengok kadang-kadang dia letak OD, kadang-kadang dia letak kredit, letak debit dan sebagainya. Tapi cuba anda tengok kat sini kan, tengok ni dia guna term debit dengan kredit. Kalau sebelum ni dia guna withdrawal dan deposit. Tapi macam mana hint yang anda nak dapat, selain daripada anda nak tahu kan. So ini memang basic lah ni, kalau anda tahu, tengok ni dekat cash book, ruangan dia adalah kredit. So dia overdraft. Tapi kalau pun anda mungkin tak ingat, antara hint lain lah yang nak bagi tahu bahawa kita ni overdraft, bank kita overdraft, dia guna term debit and credit. Sebelum ni kan withdrawal and deposit. Okay. So sekarang cara buat dia sama je cara buat dia. Okay, cuba tengok kita adjust. Okay. Mula-mula kita buat compare. Yang ada kita tick kan, ni ada debit dengan kredit Okay, 120 ada, 124 pun ada. So yang tak ada adalah 106. Yang dia biru kan tu kan. 106 tak ada. So untuk dia credit side pula 140
ada. Okay. 63 tak ada, 77 ada, 49 pun ada. 77 ada, 49 pun ada. Cuba tengok ni, dia guna apa OD kat sini. Okey, maksudnya saya tersilap lah tadi. Dia guna notes ni. Notes ni kan dia refer kepada ni OD ni means overdraft. Dia nak bagi tahulah yang baki ni adalah kita punya bank adalah overdraft. Okey, itu situasi dia. Tengok dia overdraft. So kita dah tahu dia, bila kita dah tahu dia overdraft, kita buat comparison side by side. Okay, and then lepas kita buat tengok the debit side, credit side, cash book dengan bank statement, kita akan dapatlah mana-mana item yang tertinggal record. So sekarang sama, kita akan start dengan cash book overdraft kan. So bila start dengan overdraft, so dia tadi tak ada negatif, so sekarang dia negatif 380. So kita kena betulkan, kita kena ikut, kita kena baiki supaya cash book tu balance. So ada dua item yang menyebabkan tak balance lah antara baki buku tunai dan baki penyata bank. Yang pertama adalah kita dah pun tolak dekat bahagian cash book kita satu cek yang bank belum record. So kita dah tolak, so nak bagi sama dengan bank, kita kena tambah balik. Unpresented check RM63. Okay. And then yang kedua adalah kita dah pun tambah, ada satu check kita dah pun tambah, tapi bank belum record tambah. So nak bagi sama dengan buku tunai kita dan bank, kita kena tolak semula. Ni 106. So kita akan dapat 423 overdraft per bank statement. Ini dia punya ayat yang digunalah bila melibatkan overdraft. Okay. Tengok notes dia. You may find it confusing looking at this bank reconciliation statement because the opening entry is overdraft. Ni overdraft sebab dalam kurungan. Negative number. However, the adjusting entry are the same as those you make when it is positive. Sama. Cuma atas je yang berbeza. Dia punya adjustment sama. Tambah, tolak. So akan dapatlah kan balance dia. Tapi kat atas ni kalau balance per cash book sama. Kalau overdraft dalam kurungan. Tapi dia punya formula still sama. Add unpresented check less bank lodge not on bank statement. So baki dia akan dapat, kalau baki normal dapatlah balance per bank statement. Tapi kalau baki dia still negatif, dia akan dapat overdraft per bank statement. Itu je beza dia. Okay, nama dia je, term dia je. Kedudukan dia sama. Cuma dekat baki awal ni kan, overdraft tu kena letak dalam kurungan lah sebab dia overdraft kan. Okay. Okay, kita pergi kepada dishonored check. When a check is received from a customer and paid into the bank, it is recorded on the debit side of the cash book. Ini adalah satu situasi yang mana bila kita terima check daripada customer, kita bayar check tersebut ke bank, kita terima check daripada customer, kita pergi ke bank, it is recorded on the debit side of the cash book. Kita record dalam cash book kita sebab kita terima check kan. Okay, later if the customer bank will not honor the check, it's recorded on the check credit side of the cash book to cancel out the receipt. Okay, tapi kalau tiba-tiba kita tiba-tiba bank customer tu dia tak sahkan, maksudnya dia tak check tu, maksudnya macam ada apa-apa isu. Okay, maksudnya kita akan record, ia akan direkodkan dalam credit side of the cash book to cancel out the receipt. So kita akan ada dua belah lah. Kita record debit, kita record credit kan. The bank will show the check on the statement as a dishonored check. Dan bank akan tulis dekat statement dia lah. Bila dia reject kita punya check tersebut, dia akan mention as a dishonored check. Okay, itu adalah satu situasi lah yang terjadi. Okay, this is the learning outcome. You should have now learned why is it important to perform a bank reconciliation. When a bank statement is received, okay, that a bank reconciliation statement should show whether or not errors have been made either in the bank columns or the cash book or on the bank statements. Okay,
that a bank reconciliation statement can be prepared either before or after updating the cash book with item omit from it that are shown on the bank statement. So nak adjust, kita kena adjust macam yang saya ajar tadi, kaedah dia adalah menggunakan kaedah starting dengan baki dalam buku tunai. Bila kita nak adjust, kita kena fikirkan kalau bank dah tambah buku tunai belum tambah, so nak adjust kat buku tunai buat apa, kena tambah macam tu supaya kita boleh samakan lah buku tunai dengan, kita tak boleh adjust kat bank statement, kita hanya boleh adjust kat kita punya cash book sahaja. That a bank reconciliation statement prepared after updating the cash book with the item omitted from it that are shown on the bank statement, so that you know why the bank statement balance is differ from that shown in the cash book and balance sheet. So bila kita dapat bila kita buat bank reconciliation tu, statement tu, kita boleh tahulah kenapa bank statement yang bank hantar pada kita dengan apa yang kita record dalam cash book di ruangan bank kita tak sama. So kita boleh clarify kenapa. Okay. And then that bank reconciliation statement prepared before updating the cash book with item omitted from it that are shown on the bank statement is reconciled from cash book to balance sheet amount and then to the bank statement. It show the amount to be entered in the balance sheet and also show that you know why the bank statement balance is different from the balance sheet in the cash book and in the balance sheet. Jadi benda yang sama, okay, kenapa dia tak, kita boleh tahulah kenapa akhirnya dia tak balance. Okay, that in the case of bank overdraft, the reconciliation statement adjustment are the same as those shown when there is a positive bank balance, but the opening and closing balance are negative. Kat sini adalah term yang berbeza lah. Cara nak buat adjustment untuk kalau ada kita berdepan dengan case bank overdraft sama, tambah tolak sama, cara fikir pun sama, nak buat pair dia pun sama, tapi apa yang bezanya adalah dekat opening and closing balance dia adalah negatif, masuk tak dalam kurungan. Okay, kita juga akan tahu how to prepare a bank reconciliation statement after updating the cash book with the item omitted from it that are shown on the bank statement. Tadi kita dah tunjuk macam mana nak betulkan, dia ada alternative method dan sebagainya. Dan how to prepare a bank reconciliation statement before updating the cash book with the item omitted from it that are shown on the bank statement, sebelum dan after, why check may be dishonored and what the effect is on the bank balance. Okay, tadi kita dah tengok apakah makna dishonored check, macam mana keadaan itu boleh terjadi, dan apakah kesan dia lah kepada perubahan dalam bank statement kan, bank balance. So dia akan tak sama lah, sebab bila bank dah tulis dishonored check kan, so dia akan jadi balance tak sama. How to make the appropriate entry to the account when a check is dishonored. Alright, itu adalah how to make an appropriate entry to the account when a check is dishonored. So anda kena record lah kan, bila record berdasarkan situasi. Mula-mula debit, tadi kan dia dah mention, so bila kita terima check, kita record debit, tapi tiba-tiba bila check tu dishonored, kita kena kreditkan balik apa yang kita dah receive di awal. So itu transaksi dia lah. Okay, itu sahaja untuk bank reconciliation. So anda kena buat contoh lah, nanti saya akan bagi contoh soalan untuk anda buat, dan anda akhirnya nanti bila anda dah buat bank reconciliation, anda akan pastikan lah kan, last kali tu anda akan dapat kan balance as per bank statement. Check balik dengan soalan, dalam soalan kan dia bagi bank statement kan, sama tak baki dekat soalan dengan baki yang anda dah adjust tu. Kalau tak sama, maybe ada salah ke mana-mana. Sebab dia sepatutnya sama. Alright, that's all untuk tajuk bank reconciliation. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam